kita sebenarnya sedang membincangkan usul yang ke-45 dan dua contoh daripadanya telah pun kita bincangkan. Kita ada satu lagi contoh untuk usul ke-45 ini. Sebelum kita pergi kepada contoh ketiganya, terlebih dahulu elok kita ulang kaji dan perhatikan sekali lagi apakah usul ke-45 itu, iaitu hadis-hadis yang menyatakan kelebihan mana-mana tempat, bandar atau negeri, dan pujian Nabi SAW terhadapnya yang bersifat tetap dan berkekalan selain Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis adalah palsu. Itu ya, kalau nak ada pun ini dua tiga ni. Seperti kelebihan Baghdad, Iskandaria, Qazwin, Asqalan, Qairawan, Dimashq, Andalus, Khurasan dan lain-lain. Demikian juga dengan hadis-hadis yang mencela sesuatu tempat atau negeri. Semuanya tak ada yang sahih. Palsu semua. Kemudian mungkin ramai daripada kita terkejut bila kita sebut begitu. Saya dah sebutkan. Kalau ada pun doa-doa Nabi, sebab ada doa Nabi, doa supaya negeri ni diberkati. Itu macam mana pula? Itu dah kita bincangkan. Kalaupun ada doa-doa Nabi SAW untuk sesuatu tempat atau negeri selain Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, maka ia hanya merujuk kepada zaman tertentu, bukan bersifat tetap dan berpanjangan buat selama-lamanya. Inilah asas kepada usul ke-45. Dan kita telah bincangkan dua contoh daripadanya sebelum ini. Sekarang ni kita nak tengok contoh yang ketiga. Cuba saya ambil contoh yang ketiga ni yang mencela. Bukan yang melebihkan, menyatakan kelebihan, tidak. Menyatakan kekurangan. Kekurangan itu satu negeri, negara lah sekarang ni jadinya. Negara Mesir. Ini satu contoh. Banyak lagi negara lain. Tak kira lah. Negara mana-mana pun kalau ada didakwa, Rasulullah SAW telah memburukkannya, telah menyebutkannya sebagai negeri yang teruk macam-macam tu. Itu tidak ada sebenarnya. Ini contoh saja, kita ambil contoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwaan Rasulullah bersabda ni, sebenarnya tidak. Inna Misra satuftahu ba'di fanzi'u khairaha wa la tattakhiduha qararan fa innahu yusaqu ilaiha aqallun nasi a'mara. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dakwaan sesungguhnya Mesir akan ditakluk sepeninggalanku, maka rebutlah kamu kebaikannya, tetapi jangan jadikannya sebagai tempat tinggalmu. Sesungguhnya akan digiring kepadanya, akan dihalau, elak kepadanya orang-orang yang paling pendek umurnya. Mana orang-orang yang memang Tuhan takdirkan pendek umur pergi ke situlah. Dihalau atau digiring ke Mesir itu. Ini kalau kita tengok ni, macam menakutkan ini, ancaman ni. Nabi SAW tak bagi jadikan negeri Mesir ini sebagai tempat tinggal, sebagai tempat tetap, bermustautin di sana, bermukim di sana, tetap tak boleh. Jadi bagaimana orang-orang yang dilahirkan di sana? Ya, mungkin kita terfikir juga, betul ke ni? Adakah semua orang yang di Mesir itu pendek umurnya? Tapi katanya orang yang pergi ke sana tu memang orang-orang yang
memang paling pendek umurnya. Seseorang jadi takdirkan begitu. Kalau kamu terpaksa pergi pun cepat-cepatlah, rebutlah, ambil kebaikannya. Apa-apa yang baik ambil cepat-cepat dan lari pergi ke tempat lain. Keluar daripada Mesir itu. Jangan jadikannya sebagai tempat tinggalmu. Betul ke begitu? Tetapi, ialah, kalau orang-orang yang tak tahulah bunyi bahasa Arab tu, sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, habislah. Dia percayalah. Maka terimalah. Mungkin begitu. Ini bahayanya hadis-hadis yang maudhu' ini, menyebabkan orang pandang satu macam ke sesuatu negeri, kepada sesuatu negara. Orang menganggap macam-macam. Boleh jadi begitu. Dan tak pasal-pasal kita kata sepatutnya kita boleh duduk lama di sana, kerana banyak kebaikannya misalnya, pada masa-masa tertentu. Kerana kita terkeliru, terpedaya dengan hadis ini, kita tak mahu duduk di situ. Kita tak mahu duduk di situ. Ini rujukannya. Di dalam kitab-kitab ni ada sebut. Dalam kitab-kitab hadis pun ada. Umpamanya Al-Mu'jamul Kabir, ni kitab ni besar kan. Jadi macam-macam lah hadis yang ada di dalamnya tu macam-macam. Termasuklah hadis seperti ini. Hadis maudhu'. Abu Nu'aim Al-Isfahani di dalam At-Tibbun Nabawi, dan Ma'rifatus Sahabah ada sebut juga dalam karangan Abu Nu'aim. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah ada sebut juga benda ni. Cuma sebut tu macam-macam lah maksudnya. Tidak semuanya sebut itu dengan maksud menerimanya, tidak. Ini sekadar ada cerita, ada di dalam kitab-kitab ini disebutkan perkara ini. Kebanyakannya menyebutkan tentang tak benar lah, tak benarnya hadis ini, tak betul hadis ini. Ini hadis maudhu'. Apalagi kalau kita tengok kebanyakan yang saya kemukakan di sini, ini adalah kitab-kitab yang memang mengumpulkan hadis maudhu'. Al-Maudhu'at apa ni, memang mengumpulkan hadis maudhu'. Macam kitab ni, Al-Maqasidul Hasanah As-Sakhawi, ini memang kitab yang mengumpulkan hadis maudhu'. Baik, komentar. Satu, di bawah ini adalah sanad Ibnul Jauzi di dalam Al-Maudhu'at bagi riwayat di atas. Jadi yang saya kemukakan di sini hanya teksnya sahaja. Teksnya sahaja. Kita boleh buang yang ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pun boleh buang. Ataupun kalau kita ambil itu pun tak jadi masalah. Sebab sanad itu yang di bawah dia tu. Yang di bawah dia tu. Sebab ini dalam Ibnul Jauzi dalam Al-Maudhu'at dia kemukakan sanad dia yang lengkap. Maknanya dia terima bukan sahaja hadis sahih dengan bersanad, hadis maudhu' pun dia terima. Dan dia sudah periksa, kaji semua hadis-hadis itu. Ini sanadnya. Jadi amba'ana ni siapa yang kata? Ibnul Jauzi lah. Amba'ana Muhammad bin Nasir Al-Hafiz an Abil Qasim bin Abi Abdullah bin Mandah an abihi qala anba'ana Abu Sa'id bin Yunus qala haddathana Ishaq bin Ibrahim qala haddathana Abu Hammam Al-Walid bin Syuja' qala haddathana Mutahhar bin Al-Haytham. Saya gariskan, ini perawi yang bermasalah. Qala haddathana Musa bin Ali an abihi an jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikemukakan teks tadi. Ini. Inna Misr satuftahu ba'di. Dan seterusnya. Ini sanadnya. Jadi dalam menilai sesuatu hadis, cara ulama hadis, biasalah. Dia tengok dari dua sudut. Sudut riwayat dan dirayah. Sudut riwayat dan dirayah. Sudut riwayat kita tengok sanad dia itulah perawi dia tu macam mana. Itu sudut riwayat. Sanad dia tu. Perbahasan dari sudut sanad dia. Sudut dirayah kita tengok kandungan dia tu. Isi dia tu. Masuk akal ke tidak? Akal biasa. Dan juga adakah menepati usul dirayah? Usul dirayah.
yang telah disebut oleh ulama di dalam kitab-kitab yang macam-macam tu. Adakah ia menepati usul itu atau tidak? Kalau menepati, maknanya dari sudut dirayah kita menilai juga. Kita kata hadis ini maudhu' kerana bercanggah dengan usul dirayah sekian-sekian. Begitulah juga dilakukan terhadap hadis ini. 2. Ibnul Jauzi telah mengemukakannya di dalam Al-Mawdu'at di bawah tajuk, siapa nak baca ni? Siapa nak baca? Silakan. Supaya tidak saya saja bunyi suara saya saja. Orang lain siapa? Silakan. Siapa nak baca? Saya mana? Siapa ni? Saya Izzati dari Bali. Izzati ya. Ya, silakan. Kedua, Ibnu Al-Jauzi telah mengemukakannya dalam Al-Mawdu'at di bawah tajuk bab berhubung dengan celaan terhadap Mesir. Setelah mengemukakannya, beliau menukilkan kata-kata Abu Sa'id bin Yunus, salah seorang perawinya. Salah seorang perawinya bahawa ini adalah hadis yang sangat munkar. Allah memelihara Abu Abdurrahman Musa bin Ali, iaitu bin Rabah bin Qashir al-Lakmi. Qasir al-Lakmi daripada meriwayatkan hadis seperti ini. Hanya Mutahhar bin Al-Haytham meriwayatkannya daripada beliau, sedangkan Mutahhar itu seorang perawi matruk al-hadis. Matrukul hadis. Jadi ini kata Ibnul Jauzi setelah mengemukakan hadis itu. Ini komen dia. Dia ambil kata-kata salah seorang perawi. Nah, kalau kita tengok sini, ini Abu Sa'id bin Yunus. Maknanya tidak semestinya perawi sesuatu hadis tu dia terima hadis tu. Contohnya Abu Sa'id ni dia tak terima, tapi dia riwayatkan juga. Maknanya yang sampai ke pengetahuannya dengan sanad ni ada ni, antaranya ialah hadis ini. Dan kalau kita tengok ni Ibnu Mandah ni imam besar, dia pun ada riwayat juga. Tapi adakah dia percaya kepada hadis ini? Tentu sekali tidak. Dia hanya menyampaikan. Dan orang nilailah sendiri apabila tengok sanad yang lengkap ada tu. Nilailah sendiri. Itu maksudnya. Baik, kita tengok contohnya. Kita tengoklah yang ini misalnya. Kita ambil contohnya. Kita ambil mana-mana lah. Ini misalnya bahagian ni. Untuk kita cari di dalam Syamilah. Kalau dah biasa cari itu senang lah. Dah biasa guna Maktabah Syamilah ni, senang lah. Ini contoh. Apa yang saya sebut tadi adalah daripada kitab itulah. Dengan sanadnya. Mawdu'at. Ni Abu Mawdu'at Ibnul Jauzi ni ada beberapa edisi dia. Ni Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Kita ambil talkhis Al-Mawdu'at oleh Al-Zahabi. Cuba tengok ni. Ini dalam Al-Mawdu'at saja. Babun fi dhammi Misr. Amba'ana Muhammad bin Nasir. Tadilah yang kita kata. Qala Abu Sa'id bin Yunus. Ini Abu Sa'id ni. Wahadha hadithun munkarun jiddan. Lalu dia sebut apa yang saya terjemah tadi, inilah sampai di sini. Ini komen Abu Sa'id, salah seorang perawi kepada hadis ni. Dan dia ni orang bagus. Dan ramai lagi perawi-perawi ni, ni Musa bin Ali, daripada ayahnya daripada Datuk. Ini semua orang baik-baik semua. Kadang-kadang orang baik dilibatkan dengan benda-benda yang tak betul ini. Apa tujuan? Tujuannya supaya mudah laku dan mudah diterima. Ini sebagai contohnya. Kalau kita tengok dalam talkhis Al-Mawdu'at yang ringkaskan kitab ni juga, tapi ringkaskan, diambil isinya
oleh apa ni Az-Zahabi, ini kitab Az-Zahabi, Mutahhar bin Al-Haytham wa laysa bi thiqah. Dan komentar tadi, komentar apa ni, perawi dia tadi, tak ada sebut. Dia tak ada sebut. Ini yang ringkas, ringkasan daripada kitab Al-Mawdu'at. Dia ambil yang penting-penting saja. Kemudian dia celah-celah tu kadang-kadang dia ada tambahlah sikit sebanyak. Itu sebagai contohnya. Sebagai contohnya. Teruskan apa ni Izzati tadi? Izzati tak? Ya, betul. Sambung Okey. Sambung. Imam Bukhari dikatakan ada juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya At-Tarikh As-Shaghir. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Isabah juzuk 2 muka surat 450, dan beliau mengatakan ia tidak sahih. Sementara Imam Ibn Al-Jawzi sendiri pula telah menghukumnya sebagai hadis maudhu'. Selain beliau, As-Sakhawi, Al-Bani, Al-Ghumari dan lain-lain juga turut memaudhu'kannya. Jadi soal Imam Bukhari ada sebut begini, ini kita pakai berdasarkan apa yang dikatakan oleh Hafiz Ibn Hajar. Sebab saya tengok, saya cari tak bertemu pula. Mungkin ada dalam edisi yang dia pakai, adalah tu kira-kiranya. Dan Imam Bukhari mengatakan tidak sahih. Tidak sahih itu tidak semestinya makna dia hasan. Tidak sahih tidak semestinya makna dia dhaif. Ada kalanya maudhu', boleh masuk belakang tu dalam tidak sahih tu. Jadi maknanya tokoh-tokoh hadis dahulu dan sekarang mengatakan ia adalah hadis maudhu'. Jadi hukum tidak sahih itu mungkin dilihat kepada sanadnya. Hukum maudhu' kadang-kadang dilihat kepada sanadnya, kadang-kadang dilihat kepada matannya, teksnya, kadang-kadang mengambil kira kedua-duanya. Yang keempat, satu hadis lain yang lebih kurang sama mafhumnya dengan hadis contoh ketiga yang dikemukakan di atas juga ada tersebut di dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Berikut adalah teksnya. Yusaku ila Misra kullu qasiril umri. Bermaksud akan diiringi ke Mesir semua orang yang pendek umurnya. Lihat As-Sakhawi Al-Maqasid. Tak apalah, ini dalam kitab-kitab ni lah. Dalam kitab ni ada sebut benda ni. Yusaku ila Misr kullu qasiril umur. Mana akan digiring, akan dihela, akan dihalau, akan dibawakan ke Mesir semua orang yang pendek umurnya. Jadi sesoalnya yang mana-mana pendek umur tu Allah takdirkan bawa ke sana. Ada lagi hadis yang lebih kurang sama dengan itu walaupun lafaznya berbeza. Baca lagi. Yang kelima, dilihat dari sudut dirayah, kepalsuan hadis ini jelas sekali kerana ia bercanggah dengan kenyataan. Adakah semua orang yang tinggal di Mesir pendek umurnya? Ini penting. Inilah yang dimaksudkan kaedah dirayah ni. Kita tengok sendiri kan. Kita tahu sejarah. Adakah siapa-siapa sebut Mesir ni berbeza daripada negara lain kerana orang-orang yang tinggal di situ pendek umur semuanya. Adakah begitu? Tidak. Jadi ini kepalsuan hadis itu dapat diketahui melalui musyahadah, penyaksian. Semua. Kita tengok sejarah pun tak ada yang sebut begitu. Kita tengok sendiri pun tidak begitu. Jadi salah satu usul dirayah ialah ia bercanggah dengan kenyataan. Ini bercanggah dengan kenyataan. Sebab itu kalau kita tak tengok kepada sanad dia. Jadi jangan kalau tengok sanad yang tak pandai cerita, dia tak kenal perawi-perawi, ini susahlah kalau macam tu. Jadi tujuan adanya usul dirayah ni untuk memudahkan masyarakat. Supaya banyak perkara yang cuba fikir-fikir. Kita tengok sendiri macam mana. Jadi begitulah sepatutnya. Kenapa macam lain pula? Kita tak pernah tengok, tak pernah siapa pun kata orang Mesir lebih pendek umur dia daripada orang negara lain.
Tak ada siapa pun begitu. Itulah cara mudah untuk kita mengetepikan atau menolak sesuatu hadis dan menganggap hadis itu palsu. Itu salah satu usul. Teruskan yang keenam. Yang keenam, bukankah sekian ramai sahabat Nabi SAW telah berhijrah ke Mesir dan menetap di sana? Sekiranya mereka mengetahui hadis ini, tentu mereka tidak melanggarnya dan tentu mereka tidak tinggal di Mesir. Ini pun satu bukti juga. Kita tengok sejarah berapa ramai. Ramai. Bukan seorang dua, beribu. Jadi macam mana sahabat-sahabat tu pendek umur ke? Ataupun mereka menyatakan kebimbangan, ketakutan, tak mahu pergi ke sana ke sebab begini-begini hadis ni, kononnya ada hadis ni. Tak pernah kita dengar. Di dalam hadis-hadis yang sahih tak pernah. Jadi amalan sahabat yang pergi ke sana dan tinggal di sana, beranak pinak, beranak cucu di sana, menolak sebenarnya hadis ini. Dan dengan itu kita dapat tahu ini semua karut. Baca lagi. Yang ketujuh, andai kata hadis ini telah tersebar di zaman sahabat sekalipun, tentu para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW sendiri secara langsung tidak akan terpedaya dengannya. Kalaulah tersebar pun, sahabat-sahabat ni tidak mudah terpedaya. Bukan macam kita orang sekarang ni mudah lah. Macam-macam lah. Kena tipu sana, kena tipu sini. Bukan begitu sahabat-sahabat ni. Kalau kita andaikan, andaikan benda ni tersebar, mereka tak akan terima mudah juga. Sahabat-sahabat akan bincang, tanya sahabat lain. Gitu cara dia. Bukan jenis ikut seorang-seorang senyap-senyap begitu. Bukan begitu cara sahabat. Teruskan. Yang ke-8, antara bukti kepalsuan hadis contoh ketiga di atas ialah Musa bin Ali bin Rabah yang dikatakan oleh Mutahhar bin Al-Haisam telah meriwayatkannya daripada ayahnya, daripada datuknya, ketiga-tiga mereka tinggal di Mesir dan meninggal dunia di sana. Sekiranya mereka mengetahui itu hadis Rasulullah SAW dan mereka sendiri yang bertanggungjawab menyebarkannya, tentu mereka tidak menetap dan tinggal di Mesir. Ni usah kita tengok sahabat-sahabat lain. Ni perawi ni yang dikatakan telah meriwayatkan hadis ini sendiri, telah semuanya tinggal di Mesir. Perawi utama di peringkat atas itu. Semuanya tinggal di Mesir dan meninggal dunia di sana. Kalau betul lah hadis ini mereka tahu, mereka bahkan yang menyebarkannya, tentu mereka tak tinggal di sana. Itu kan pelik tu. Itu kan pelik. Semua orang nak umur panjang. Kenapa nak pergi cari mati cepatnya? Ini bukti bahawa ini sengaja dengan sengaja oleh pihak yang tidak bertanggungjawab mengaitkan hadis itu dengan orang-orang yang baik seperti mereka. Baca lagi. 1. Hafiz Ibn Hajar menukilkan kata-kata Abu Sa'id bin Yunus bahawa Rabah, iaitu Datuk Musa bin Ali, sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi baru memeluk agama Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar menghantar Hatib bin Abi Balta'ah kepada Muqawqis, iaitu Raja Mesir atau Iskandaria di zaman pemerintahannya di rumah Rabah Hatib menumpang. Dan pada ketika itu baru Rabah memeluk agama Islam. Yahya bin Ishaq, salah seorang perawi siqah, meriwayatkan daripada Musa bin Ali katanya, aku mendengar ayahku Ali bercerita bahawa ayahnya Rabah sempat menemui Nabi SAW, tetapi baru memeluk agama Islam di zaman pemerintahan Abu Bakar. Ini semua ni kita tengok ni Hafiz Ibn Hajar kata Rabah ni yang kan tadi kan Musa bin Ali meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya nama Rabah itu sempat bertemu dengan Rasulullah tapi dia tidak Islam. Dia baru memeluk agama Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar.
Ketika Abu Bakar menghantar Hatib bin Abi Balta'ah di zaman pemerintahannya kepada Muqawqis ini yang memberi jariah kepada Nabi SAW. Muqawqis ini di zaman pemerintahannya di mana Hatib bin Abi Balta'ah ni singgah ataupun menumpan. Dia menumpan di rumah Rabah lah, nak menunjukkan Rabah tu memang tinggal di Mesir, dia ada rumah di Mesir. Dialah perawi utamanya kan nak kira, yang paling atas. Pada ketika itu, barulah dia memeluk agama Islam. Ini riwayat daripada cucu dia, Musa bin Ali. Katanya, aku mendengar ayahku bercerita bahawa ayahnya, yakni Rabah, sempat menemui Nabi SAW, tetapi baru memeluk agama Islam di zaman pemerintahan Abu Bakar. Itu dari segi bila masa dia memeluk agama Islam. Tapi dari segi dia tu memang menetap tinggal di Mesir, itu jelas berdasarkan berdasarkan kenyataan Hafiz Ibn Hajar di dalam Al-Isabah ini. Baca lagi, silakan. Daripada nukilan Hafiz Ibn Hajar ini dapat diketahui bahawa Rabah memang tinggal di Mesir. Teruskan. Kedua, di bawah biografi Ali bin Rabah bin Qashir al-Lakmi bin Qasir al-Lakmi al-Zahabi mengisyaratkan bahawa beliau adalah salah seorang perawi Sahih Muslim dan 4 kitab sunan yang utama, iaitu Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Ibnu Majah. Lalu Al-Zahabi menyebutkan beliau, iaitu Ali, telah mendengar hadis daripada Ammar bin Al-As, Uqbah bin Amir, Abi Qatadah, Abi Hurairah, Fadalah bin Ubaid, Abdillah bin Amr dan sekumpulan sahabat yang lain. Beliau, iaitu Ali, telah dikurniakan umur yang panjang. Disebut dikurniakan umur yang panjang. Baik, baca lagi. Ali bin Rabah terbilang sebagai salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Dikatakan beliau lahir pada tahun berlakunya perang Yarmouk. Al-Hasan bin Ali Al-Addas berkata beliau meninggal dunia pada tahun 117 Hijrah. Kata Az-Zahabi mengambil kira beliau dilahirkan pada tahun berlakunya perang Yarmouk, maka umurnya ketika meninggal dunia telah melebihi 100 tahun. Lihat Syiar A'lam An-Nubala, juzuk 9, muka surat 113. Sambung lagi ke Maulana? Sambung lagi. Buktiru perang Yarmouk telah berlaku pada tahun ke-13 Hijrah di akhir zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini bererti Ali bin Rabah meninggal dunia ketika berumur 104 tahun. Daripada keterangan Az-Zahabi di atas dapat dilihat dengan jelas di mana tempat tinggal Ali bin Rabah. Perawi-perawi tempat ambilan hadis dari kalangan sahabat oleh beliau kebanyakannya memang tinggal di Mesir atau pernah menetap di sana, seperti Ammar bin Al-As, Uqbah bin Amir, Fadalah bin Ubaid dan Abdillah bin Amr bin Al-As. Di mana kebenaran hadis itu kalau salah seorang perawi utamanya yang tinggal di Mesir meninggal dunia ketika berumur 104 tahun. Adakah orang yang berumur 104 tahun boleh dikatakan pendek umurnya? Ini semua ni pakai kaedah dirayah. Pakai kaedah dirayah. Ini penting ni. Bila kita belajar usul dirayah ni benda yang kita penting. Benda yang kita kena perhatikan. Saya sendiri bila baca kitab ni kita buat kesimpulan sendiri. Buat kesimpulan sendiri. Jadi Musa bin Ali bin Rabah. Ali tu siapa? Umur dia berapa tahun? Dia tinggal di mana? Begitulah cara kita mengkaji hadis. Kita nak menilai hadis ni sahih atau tidak ataupun maudhu' sekalipun, bagaimana cara menilainya? Beginilah cara ulama-ulama kita menilai hadis. Dia kaji, dia tengok. Jelas dalam kitab-kitab sebut dia panjang umur. Panjang umur tu berapa umurnya? Dia sebut gitu kan? Dia sebut, tapi kita kira sendirilah.
dengan tarikh lahir, dengan tarikh meninggal dia tu, kira-kiranya 104 tahun. Adakah orang yang berumur 104 tahun boleh kita katakan pendek umur? Jadi di mana benarnya hadis itu? Salah lah. Kalau hadis Nabi dia mesti tepat. Ini salah. Dengan kita menyebarkan benda ni, bila orang perhati, bila orang periksa, jadi yang buruknya siapa? Image Nabi kita. Sebab itu besar dosanya. Nabi SAW yang membawa agama itu dipandang serong oleh orang. Dipandang sebagai pendusta. Pendusta. Itu akibatnya. Sebab orang tengok tak betul pun. Dan kalau dia sebagai perawi tahu semua ini, tentu dia tak duduk di Mesir. Dia tak tinggal di Mesir. Baca lagi. Berhubung dengan Musa bin Ali. Ketiga, berhubung dengan Musa bin Ali bin Rabah. Ula Az-Zahabi di dalam Siyar A'lam An-Nubala menulis Musa bin Ali Siyaru A'lamin Nubala. Gitu dalam Siyarul Bila A'lam. kita Jarumi kan macam itulah kan. Faham? Di dalam Siyarul A'lam ini Nubala menulis Musa bin Ali bin Rabah adalah perawi kitab Sahih Muslim dan 4 kitab sunan yang utama. Beliau seorang imam, hafiz, siqah, gubernur yang agung lagi adil di Mesir selama beberapa tahun bagi pihak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Lakhmi, Maula Al-Lakhmi. Abu Abdurrahman Al-Lakhmi iaitu maula mereka dan beliau adalah orang Mesir. Beliau banyak meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri. Selain daripada ayahnya, beliau juga meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Al-Munkadir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yazid bin Abi Habib dan sekumpulan ulama hadis yang lain. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula ialah Usamah bin Zaid Al-Laythi, Yahya bin Ayyub, Al-Lays bin Sa'id, Ibnu Lahiyah, Ibnu Wahab, Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Mahdi, Abdul Hamid bin Ja'far, Sa'id bin Abdurrahman Al-Jumahi, Waqi' dan lain-lain. Abu Sa'id bin Yunus, Yahya bin Bukair, Alfa bin Injas, Abu Ubaid dan sekumpulan ulama berkata Musa bin Ali bin Rabah meninggal dunia di Iskandariah pada tahun 163 Hijrah. Iskandariah ni Mesir. Itu benda kena berhenti. Betul tak? Ibnu Hibban berkata beliau dilahirkan pada tahun 89 Hijrah. Dikatakan beliau menjadi gubernur di Mesir selama 6 tahun 2 bulan. Lihat Siyarul A'lam An-Nubala jilid 13 muka 158. Sebelum ini telah pun dinukilkan kata-kata Abu Sa'id bin Yunus, salah seorang perawi hadis tersebut, bahawa ini adalah hadis yang sangat munkar. Allah memelihara Abu Abdurrahman Musa bin Ali iaitu bin Rabah bin Qasir Al-Lakhmi daripada meriwayatkan hadis seperti ini. Hanya Mutahhar bin Al-Laysam meriwayatkannya daripada beliau. Sedangkan Mutahhar itu seorang perawi matrukul hadis. Perawi yang tidak dipakai hadisnya, yang ditinggal hadisnya, tak mahu orang terima hadisnya. Itulah sebab hadis ini jadi mungkar. Sangat mungkar. Mungkar saja tu pun dhaif sangat dah. Kalau sangat mungkar ni lebih lagi lah. Itu kalau tengok dari sudut sanad. Kalau tengok dari sudut kandungannya memang tak boleh lah, tak boleh diterima. Sebab apa? Semua perawi-perawi ni 3 lapis, 3 generasi perawi itu semuanya tinggal di Mesir. Macam mana hadis ni betul? Adakah mereka bukan orang Islam? Alim-alim pula, hebat-hebat pula tu. Kalau betul lah hadis Nabi yang mereka riwayatkan, ini sebenarnya dikaitkan dengan mereka sahaja. Ini cerita Mutahhar bin Al-Haytham. Dialah yang mengada-ngadakan cerita ni. Teruskan. Kenapakah Abu Sa'id berkata Allah memelihara Abu Abdurrahman
Musa bin Ali iaitu bin Rabah bin Qasir al-Lakmi daripada meriwayatkan hadis seperti ini? Jawabnya ialah kerana bagi beliau tidak mungkin seorang tokoh sehebat Musa bin Ali akan meriwayatkan hadis seperti itu. Daripada sekian ramai murid-muridnya pula, kenapa hanya Mutahhar bin Al-Haisam sahaja meriwayatkannya daripada beliau? Itu sebab pentingnya kenapa dalam kitab-kitab rijal hadis ni disebut siapa guru seorang perawi itu dan siapa muridnya. Tadi kita sebut berapa ramai muridnya. Dan kenapa dia tu pun tidak masyhur, tidak popular pun. Kenapa anak-anak murid utama bagi Musa bin Ali itu tak ada meriwayatkan hadis? Ini satu masalah. Ini satu masalah. Dengan sebab itu dalam kitab-kitab rijal, bila dia cerita tentang seseorang perawi, dia akan cerita, mesti dia cerita. Semakin besar kitab rijal itu, semakin banyak dia cerita. Cerita apa? Cerita tentang guru. Siapa guru dia? Semakin banyak nama-nama guru disebutkan. Itu kitab rijal, sifat kitab rijal. Kalau semakin besar, semakin banyaklah. Sebab benda tu penting tu. Sebab orang nak tengok, adakah orang lain meriwayatkan daripada dia seperti itu? Kalau tak ada, ini dipanggil tafarrud. Seorang perawi yang memang bermasalah. Kalau tafarrud, seorang perawi yang kuat pun masalah dah. Kenapa orang lain tak riwayat? Adakah guru dia tu, perawi di atas tu, Musa tu menyembunyikan kepada orang lain? Tak benar siapa. Bukan begitu caranya Islam ni. Sembunyi cerita kepada seorang dua saja. Bukan begitu. Jika seorang imam yang siqah lagi adil seperti Musa bin Ali mengetahui hadis yang dikemukakan sebagai contoh ketika di atas, tentu beliau tidak tinggal di Mesir. Apalagi kalau beliau sendiri yang meriwayatkannya. Dan adakah seorang yang mati ketika berumur 74 tahun boleh dikatakan seorang yang pendek umurnya? Tentu tidak. 74 tahun ni panjang lah tu umur tu. Di tempat lain pun susah juga. Tempat kita ni nak 74 tu pun ramai yang mati sebelum itu lagi. Jadi bolehkah kita kata pendek umur? Jadi di mana kebenaran apa yang dikatakan hadis itu? Daripada semua ini, bila kita kaji, kita dapat membuat keputusan bahawa hadis itu memang palsu. Tidak ada asasnya. Langsung tidak ada asasnya. Habis di situ. Kita masuk pula kepada usul ke-46 hari ini. Siapa nak baca? Orang lain pula silakan. Siapa? Saya cuba berona. Siapa ni? Muhammad Kamal daripada Ipoh yang profil Siti Aisyah tu. Oh ya. Silakan. Usul 46 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya dulu sekejap ya. Ya, saya. Nota ni saya dah bagi untuk diedarkan. Adakah dah dapat nota ni? Ada, tapi saya punya printer hari ni rosak pula. Oh ya. Tak apalah. Boleh nampak ni? Boleh. Boleh nampak. Okey. Tak apa. Usul 46, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang menyatakan anak zina tidak akan masuk syurga, demikian juga anak cucunya, tidak ada satu pun yang sahih, bahkan semuanya maudhu'. Demikian juga hadis-hadis yang menyatakan anak zina dicipta untuk neraka semata-mata kerana dia anak zina, bukan kerana apa-apa dosa yang dilakukannya. Peringat seterusnya, sementara hadis-hadis yang menyatakan kehinaan dan kejelekan anak zina sama ada di dunia atau di akhirat semata-mata kerana dia anak zina, pula kebanyakannya adalah dhaif, teruk atau maudhu'. Kalau ada pun satu atau dua hadis sahih yang zahirnya memang menunjukkan kehinaan dan kejelekannya, maka maksud sebenarnya bukanlah begitu dalam bracket sebagaimana zahirnya. Dan seterusnya, terdapat beberapa contoh yang boleh dikemukakan untuk usul ke-46 ini. Antaranya contoh yang pertama, farhus zina la yadkhulul jannah. Nampak ke tu? Nampak. Dan bermaksud anak zina tidak akan masuk syurga. Ini rujukannya. Ini rujukan
di mana kita boleh dapati apa yang dikatakan hadis ini. Farkhuz zina la yadkhulul jannah. Dia guna farkhu. Padahal manusia kan. Farkhu ni memang dalam bahasa Arab digunakan untuk anak burung, anak ayam dan sebagainya. Macam tu. Farkhu ni, anak ayam, anak burung, itu digunakan. Untuk manusia tidak digunakan begitu. Lafaz dia tu sudah menghina. Sudah menghina. Dan ini kita boleh dapat kalau nak tengok yang mudahnya kan, seperti saya telah sebutkan sebelum ini, tengoklah apa ni, Syamilah, Maktabah Syamilah. Di situ anda akan dapati hadis ini. Sila baca, teruskan. Komentar 1. Sanad Ibnu Adi bagi hadis contoh pertama itu dalam Al-Kamil fi du'afa'ir rijal. Al-Kamil fi du'afa ar-rijal adalah seperti yang berikut. Haddatsana Hamzah bin... Saya bacalah, saya baca yang ni. Ya. Untuk cepat sikit aku salah banyak kena tegur pula kan. Haddatsana Ibnu Daud Al-Thaqafi qala haddatsana Muhammad bin Zubair qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Azim As-Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya. Lalu hadis ini disusuli dengan teks ini. Ini teks ini. Sanadnya kalau kita nak tengok, biasanya saya akan kitab yang utama yang menjadi rujukan kita, dan kalau kita ambil sanadnya saya sebutkan dalam rujukan di mula-mula sekali. Biasanya begitu. Tapi tidak mestilah. Ini maka kita ambil di dalam Al-Kamil. Al-Kamil ini satu kitab yang mengumpulkan perawi-perawi dhaif. Perawi-perawi hadis maudhu' dan juga perawi-perawi hadis dhaif. Jadi kalau kita nak tengok perawi-perawi dhaif, tengok kitab ni lah. Dia berikan bersama-sama dengan hadis yang diriwayatkannya, yang disebarkannya. Perawi dhaif berkenaan apa hadis dia, hadis dhaif dia atau hadis maudhu' dia. Dia kemukakan. Kalau ada sanad dengan sanad, kalau tak ada sanad pun dia kemukakan, dia ceritakan ini orang ni. Dia cerita. Ini sebagai contohnya di sini, cuba tengok ni. Ini sanad dia. Baik, silakan baca, teruskan yang kedua. Yang nombor 2, ramai ulama meletakkan kesalahan hadis contoh pertama itu di atas pundak Suhail. Ibnu Adi berkata hadis ini diketahui dengan sebab Suhail. Ibnu Al-Jauzi berkata hadis ini maudhu'. Suhail bin Abi Saleh Al-Samman kata Yahya bin Ma'in mengenainya hadisnya bukan hujah. Abu Hatim pula berkata boleh ditulis hadisnya tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Ini kan, ni perawi dia, cuba kita tengok ni. Ni Suhail. Suhail. Ni Suhail ni, ini yang dipertikaikan, ini yang bermasalah. Ini perawi yang bermasalah dalam sanad ini ialah Suhail ini. Kita bagi garis sikit. Garis. Jadi macam-macam lah kata ulama tentangnya. Tidak hujah. Itu ringan. Adakah boleh kita kata maudhu'? Tak boleh lagi. Abu Hatim pula berkata boleh ditulis hadis. Sekadar nak tulis boleh. Tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Sebab setengah-setengah tu ulama-ulama rijal tak mahu tulis hadis dia pun tak mahu tulis. Tak mahu tulis. Sampai begitu sekali. Ini hadis dia boleh ditulis. Tetapi tidak boleh. Kena beringat. Hadis dia tidak boleh dijadikan hujah. Nak kata apa lagi, hujah dalam akidah, hujah dalam syariat, dalam fiqh, tak boleh dijadikan hujah. Ini sudah jadi kepercayaan. Kita kena percaya kah? Atau apa maksud diceritakan, disebarkan hadis ini? Untuk kita percayalah, kita kata apa ada kena-mengena dengan fiqhnya? Untuk kita percayalah bahawa ada zina ni ahli neraka, masuk neraka. Gitulah. Tak boleh. Sebab apa? Dari sudut sanad dia tu. Ini kita tengok sanad saja. Kemudian ulama hadis dia tak tengok sanad saja, dia tidak tengok pada perawi saja. Dia tengok banyak perkara. Silakan teruskan baca lagi.
Nombor 3, di bawah biografi Suhail bin Abi Saleh, Zakwan As-Saman setelah mengemukakan pandangan orang-orang yang mentakdilkannya, Imam Az-Zahabi juga mengemukakan pandangan orang-orang yang mentajrihkannya. Mentajrihkannya, ya. Maksudnya orang-orang yang menyatakan kekurangan dia lah. Kekurangan dia. Apa masalah dia? Kekurangan dia. Dia ceritakan. Ini cara ulama hadis. Dia cerita kekurangan seseorang itu sebab dia jadi perawi. Siapa suruh jadi perawi? Kalau tak mahu orang kritik, tak mahu orang dedahkan keaiban kamu, jangan jadi perawi. Itu sebagai amaran daripada dahulu. Ulama-ulama kata kepada penyebar hadis maudhu' ni, begini, macam-macam. Dia sebut syaitan dah, dia sebut dajjal lah, tak berguna satu duit pun, tak ada nilainya. Macam-macam dia sebut. Tai lembu lagi berharga. Macam-macam dia sebut. Kenapa ni? Sebab bahaya. Kalau orang macam ni dibiarkan tanpa kita tegur dan tanpa kita menceritakan keterukan dia tu, nescaya orang akan terpedaya. Sebab kadang-kadang orang yang menyebarkan ini, dia pakai serban juga, dia pakai jubah, dia nampak warak. Orang-orang biasanya terpedaya dengan penampilan itu. Jadi terpaksalah ulama-ulama, bukan suka sangat, ulama-ulama yang kata begini ni, pengarang-pengarang kitab rijal ini, ataupun perawi-perawi sebelum mereka, ulama-ulama sebelum mereka, dia bukan orang yang mudah nak kata dekat orang tu kata begini, kata bukan. Dia orang yang soleh, sangat menjaga lidahnya. Kalau dia kata tu, adalah tu, kita kena berhati-hatilah. Itu maksudnya. Teruskan. Seterusnya, apa yang jelas daripada keterangan Az-Zahabi ialah Suhail tidak diterima Imam Bukhari sebagai perawinya dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim walaupun memasukkan banyak juga hadis Suhail, tapi kebanyakannya hanyalah sebagai riwayat syawahid. Imam Malik pula menerima hadis-hadis daripada Suhail sebelum fikirannya bercelaru. Antara sebab kenapa fikiran Suhail kemudiannya bercelaru menurut Ali bin Al-Madini ialah kematian salah seorang saudaranya. Kerana terlalu sedih atas kematiannya, fikiran Suhail jadi bercelaru dan banyaklah hadis yang dia terlupa. Lihat Mizanu Al-Iqtibal juzuk 2 muka surat 243 244. Jadi ini ceritanya. Suhail itu bukannya seorang yang tidak baik. Sebenarnya bukan dia seorang yang jahat. Tidak. Tapi dia ada masalah ni, bercelaru fikiran dia tu. Bila dia riwayatkan banyak dah yang tersalah. Jadi ulama Ali bin Al-Madini menyebutkan punca dia fikiran jadi bercelaru tu. Orang ni, manusia ni kadang-kadang kerana berlaku apa-apa kepada dia, misalnya kehilangan orang yang sangat-sangat disayanginya, dia akan menjejaskan akal dia tu, otak dia tu. Kadang-kadang manusia ni sampai gila pun ada. Jadi Imam Malik menerima riwayat Suhail, ada dalam Muwatta, ada, tetapi sebelum fikirannya bercelaru. Jelas itu. Itu disebutkan oleh Imam Zahabi. Imam Bukhari tak mahu terima langsung, tak ada riwayat Suhail. Imam Muslim ada juga, tetapi kebanyakannya hanyalah sebagai riwayat syawahid, sebagai riwayat penyokong saja, bukan riwayat utama atau riwayat usul di dalam Sahih Muslim. Ini benda yang kita perhati. Tidak mestinya perawi, ada seorang perawi itu ada dalam Muslim, terus kita kata ni orang yang hebat ni, orang yang hebat mestilah tinggi. Tak, bukan begitu. Kita perhati dulu, banyak lagi perkaranya. Teruskan. Dan nota yang keempat, menurut para ulama hadis, bukan Suhail sahaja perawi yang bermasalah dalam sanad hadis yang tersebut. Muhammad bin Zumbur juga perawi bermasalah.
dia seorang perawi yang lemah, riwayatnya yang bercanggah dengan riwayat pesawi Siqat tidak boleh diterima. Hamzah bin Daud As-Saqafi pula bukan seorang perawi yang dikenali ataupun majhul para ulama rijal. Mana tidak dikenali ni Hamzah bin Daud Al-Thaqafi. Ulama rijal tak kenal dia. Kalau tak kenal ni kira-kiranya majhul lah. Itu masalah, itu menyebabkan sesuatu hadis tu jadi dhaif juga. Jadi bukan masalah Suhail saja. Muhammad bin Zumbur ini pun perawi dhaif. Jadi ada beberapa orang perawi yang bermasalah di dalam hadis ni. Menyebabkan hadis ini kalau ditengok dari sudut sanad sahaja, boleh kita katakan hadis yang dhaif sangat. Kerana beberapa orang perawi di dalam sanadnya itu bermasalah, dhaif. Kalau seorang saja, Suhail saja mungkin kita kata macam-macam boleh takwilnya. Tetapi ini beberapa orang. Menyebabkan hadis ini tidak boleh dipakai. Itu dilihat dari sudut riwayat dahulu. Kemudian kita tengok dari sudut dirayah. Baca lagi, teruskan. Menurut Ibnu Al-Jauzi, hadis ini selain bermasalah di sudut sanadnya, matannya juga bercanggah dengan beberapa prinsip dalam braket keadilan agama Islam yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang paling besar daripadanya ialah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratu wizra ukhra, yang maksud dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, dalam braket bahkan dosa usahanya sahaja. Al-An'am ayat 164. Di sini Imam Ibnu Al-Jauzi telah pakai usul dirayah hadis. Lihat usul dirayah ke-10 dalam buku ini untuk menolak hadis contoh pertama yang dikemukakan di atas. Beliau Sekejap. Inilah Imam Ibnu Al-Jauzi, dia tengok semua sanad tadi tu dia tengok. Tetapi dia lebih memakai usul dirayah dalam masalah ni. Sebab apa? Ni firman Allah ni, wala taziru waziratun wizra ukhra. Maksudnya seseorang manusia itu jin ke atau manusia yang mukallaf lah maksudnya, tidak menanggung dosa orang lain. Kalau dia menanggung, hanya dosa dia sendiri. Dosa orang lain, ayah dia sendirilah. Dosa mak dia sendirilah. Begitu maksudnya. Bagaimana di sini yang berzinanya, siapa yang berzina? Ibu bapa kepada anak zina tu. Anak zina tu apa salahnya? Apa salah? Jadi kenapa segala kekurangan, kesalahan, hukuman ni dikenakan ke atas dia? Itu bukan cara Islam tu, macam tu. Cuba tengok, lihat usul dirayah ke-10 di dalam buku ini. Silakan baca terus. Sini. Beliau malah menegaskan hadis itu tidak sahih dan maudhu' kerana bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi prinsip keadilan Islam yang terpakai bukan sahaja di dunia bahkan sampai ke akhirat. Jadi prinsip keadilan Islam ni yang difahami daripada ayat tadi dan banyak lagi ayat lain, hadis lain, bukan sahaja terpakai di dunia sampai ke akhirat. Jadi tak akan masuk syurga ni akhirat, dan ni cerita akhirat ni. Jadi keadilan Islam ni bukan di dunia saja, sampai ke akhirat. Jadi itu dah bercanggah kata dia. Sebab itu Ibnu Jauzi kata maudhu' hadis ni. Baca lagi, silakan. Nombor 6, hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama itu juga bercanggah dengan firman Allah yang tersebut dalam ayat yang sama sebelum sedikit daripada potongan ayat yang disebutkan Ibnu Al-Jauzi tadi, iaitu wala Bismillahirrahmanirrahim wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Kalau saya buat begini titik-titik begini, maknanya sebelumnya ada lagi ni. Bahagian ayat, maknanya ayat ni tak penuh ni. Ayat tak penuh pun kandungan Al-Quran ini dia dah memberi makna yang besar dah. Lengkap dah tu.
Walaupun bukan satu ayat yang lengkap. Mana sebelum ni ada, selepas ni pun ada lagi, tetapi yang ini saja ni sudah tersendiri dah. Inilah kelebihan Quran, dalam satu ayat tu macam-macam ada. Hukumnya, ketetapannya, peraturannya. Itu antara kelebihan Al-Quran. Baca lagi, silakan. Bermaksud ayat tadi, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang, melainkan orang itu itulah sahaja yang menanggung dosanya. Apa itu saja yang menanggung dosanya? Jadi kenapa pula orang lain yang menanggung dosanya? Anak zina itu bukan dia yang berdosa. Yang berdosanya ibu bapa dia lah. Kenapa dia pula yang menanggungnya? Ini bercanggah. Ibnul Jauzi hanya sebut satu ayat sebab dia kira satu ayat, satu sepotong daripada ayat ini ayat tadilah. Ayat yang sama ni. Wala taziru wazratu wizra ukhra ni. Ayat yang sama. Tapi dia kira yang ni sepotong ayat ini pun sudah memadai dah untuk menghukum hadis itu. Tambah lagi kalau kita tambah lagi dengan bahagian ini, potongan ayat ni lagi banyak. Teruskan. Yang ketujuh, Sayyidatuna Aisyah juga berdalil dengan firman Allah yang sama untuk membuktikan anak zina tidak menanggung apa-apa dosa kerana perzinaan yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya. Kata beliau, laisa ala waladis zida min wizri abawaihi syai'un. Dalam bracket, bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bermaksud anak zina tidak menanggung sedikit pun daripada dosa kedua ibu bapanya. Allah berfirman, bermaksud seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Al-An'am ayat 164. Asar riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Abdul Razak. Kemudian ini asar yang hasan, bertaraf hasan. Asar yang bertaraf hasan. Maknanya bukan Ibnul Jauzi saja berdalil dengan firman Allah ini. Sebelum dia, lama sebelum dia, Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah sendiri yang bijaksana itu, juga telah menggunakan firman Allah yang sama untuk membuktikan anak zina tidak menanggung apa dosa. Jadi kalau dia tidak menanggung apa-apa dosa, kenapa dia tak boleh masuk syurga? Itu persoalannya. Contoh kedua. Boleh orang lain pula kalau boleh? Siapa nak baca? Terima kasih Maulana ya. Sama-sama. Siapa lagi silakan. Kita bergili-gili ya. Bergili-gili. Saya baca Maulana. Siapa ni? Ami daripada Bangi. Ami daripada Bangi ya. Silakan. Contoh kedua. La yudkhilul jannah. Ini saya tak bagi baris ya. Itu masalahnya kepada yang apabila jadi buku, insya-Allah saya bagi baris semuanya. La yudkhilul jannah. La yadkhulu. La yadkhulu jannah waladu zina wala waduhu wala waladu ladih. Bermaksud anak zina tidak akan masuk syurga. Tidak, yakni akan masuk juga anaknya dan juga anak bagi anaknya. Ini rujukan. Dalam kitab-kitab ni ada apa yang dikatakan hadis ni. Ini sebenarnya hadis maudhu'. Mana kalau nak tengok semata-mata nak tengok kitab, banyaklah kitabnya. Ni lah antaranya. Jadi kan kalau kitab ni misalnya Hilyatul Awliya ni, kadang-kadang Abu Nuaim ni alim besar, ulama hadis. Dia seorang yang amanah, tetapi dia tulis ini Hilyatul Awliya. Dalam ni banyaklah hadis-hadis yang macam tu. Kadang-kadang dia sendiri yang sebutkan kedudukannya, masalahnya. Kadang-kadang dia tinggalkan begitu saja. Itu jadi masalah kalau buku-buku ni tersebar. Kadang-kadang dalam masyarakat kita dia kira terjemuh dia tak kira dah. Yang seeloknya kalau nak terjemah kitab macam ni sekarang ni dah ada dah. Banyak dah cetakan-cetakan, edisi-edisi yang ada bersamanya itu
takhrij hadis oleh orang kemudian. Zaman kita ni, bagi saya zaman takhrij, salah satu usaha umat Islam yang besar di zaman kita ini ialah takhrij hadis yang tidak dilakukan oleh ulama-ulama dahulu sebenarnya dalam bidang hadis. Sebab dahulu tak ada komputer. Sekarang ni ada komputer senang. Banyak membantu kita. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Kerana itu, kitab-kitab takhrij ni dahulu jarang, tak banyak. Tapi sekarang ni hampir-hampir semua kitab utama ni ataupun yang tidak utama pun banyak juga dah ada takhrij hadisnya. Barulah kita tahu kedudukan hadis tu. Barulah kita tidak terpedaya, tidak terkeliru. Tapi semata-mata kalau kita tengok pengarang dia, ambillah, terkenalah kita. Ini macam takhrij hadis Al-Kashaf Az-Zaila'i. Ini ada takhrij. Mana hadis ni ada dalam tafsir Al-Kashaf ada. Ada dalam tafsir Al-Kashaf. Tak apalah. Teruskan baca Komentar. Nombor 1, sanad riwayat Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya adalah seperti berikut. Ini sekejap saya baca. Yang ini walau bagaimanapun ulama-ulama dahulu dia penuh bertanggungjawab. Dia memang bertanggungjawab. Walaupun dia masukkan hadis seperti ini di dalam kitab mereka, kitabnya, tapi dia bagi sanad. Dengan ada sanad ni mudah orang nak periksa. Orang nak tentukan kedudukan hadis tu. Inilah yang dikatakan amanah mereka tu. Dan kalau dia tidak buat begini, kira-kiranya salah. Kecuali daripada awal lagi dia cerita dalam kitab ni, saya masukkan macam-macam hadis keadaannya. Kecuali kalau dia sebut gitu daripada awal lagi. Kadang-kadang kitab yang kemudian ini dia tak ada sanad begini. Kalau ada pun orang tak faham juga, dia kata, nak buat apa sanad? Aku tak perlu rubuh sanad. Ini masalahnya di zaman kemudian. Kalau zaman dahulu, pengarang dia hanya mengemukakan, tapi dengan sanad. Yang menilainya, kamu nilai sendirilah. Atau kamu rujuklah kepada orang-orang yang pandai. Teruskan. Nombor 1, sanad riwayat Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya adalah seperti berikut. Abdullah ibnu Hanif. Saya baca. Abdullah ibnu Hunayf qala haddatsana Yusuf ibn Asbaq an Abi Israil al-Mulai Ismail ibn Abi Ishaq an Fudail ibn Amr an Mujahid an ibn Amr an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikemukakan hadis ini, sanadnya tadilah. Ini berdasarkan Abu Nu'aim. Dalam kitab Abu Nu'aim. Sanadnya begini. Sebab bukan dalam semua kitab-kitab hadis maudhu' ni dia kemukakan sanad, tak. Jadi kita kena cari, kita sebagai pelajar hadis, kita kena cari kitab yang ada sanad dia. Baru kita boleh mengesan. Jadi kitab-kitab hadis maudhu' tu setengah-setengah tu dia pakai ambil matan dia saja. Dan dia kata ini maudhu'. Ataupun memang kitab dia tu khusus untuk mengumpulkan hadis maudhu', kira-kiranya maudhu' lah yang dikemukakannya itu. Begitu sahaja. Tapi kita tak boleh tahu di mana masalahnya dari sudut sanadnya. Dan di mana kalau ada perawi yang bermasalah. Yang bermasalah tu teruk, misalnya pendusta besar. Pereka hadis. Jadi itu perlu diketahui. Teruskan. Maulana nak tanya. Ya. Tak bubuh baris ni sebab dia punya sanad ni maudhu'. Jadi tidak juga. Sebab nak ringkas lah, saya ambil ni kopi kopi daripada kitab itu. Dalam kitab itu tak ada baris lah, gitu. Tetapi insya-Allah sebagaimana yang telah saya lakukan terhadap jilid pertama kitab ini, buku ini, memang saya bagi baris semuanya. Saya bagi baris. Ini kitabnya, saya nak tunjuk sedikit. Ini kalau ini bahagian istilah. Ini bahagian istilah. Ini kitab ni lah jilid yang pertama ni. La yusawi syai'an. Apa maknanya? Ini jilid pertama. Macam ni, cuba tengok.
Walaupun maudhu' saya bagi baris semua untuk memudahkan orang membaca yang mana tak biasalah dengan perawi-perawi ni kan. Dia boleh salah tu sebut nama tu. Begitu juga hadis yang kurang mahir, mungkin dia salah baca. Ini saya bagi baris. Ini usul ke-22. Usul ini begitulah. Ini kitabnya. Yang insya-Allah akan cetak tak lama lagi akan keluar insya-Allah. Dan ada PDF-nya ni. Saya dah buat PDF dia. Ini usul yang jilid yang pertama. Ini ya. Ini jilid yang pertama. Kitab ni. Dalam ni kalau kita tengok memang baris dah ada. Baris. Saya bagi lengkap lah. Saya bagi lengkap. Tapi dalam ni pasal nota kan saya nak cepat, nak siap cepat, banyak perkara lah. Dari segi ejaan pun tak jaga. Tapi kalau yang siap tu, saya nak macam ni lah, kira-kiranya macam ni lah. Cuba tengok tu. Dari segi ejaannya, Rumi tu. Hakim. Ni. Sedangkan dalam ni saya ejaannya macam lain. Tabarani. Sa'id bin Mansur. Jadi saya jaga semua dari segi macam tesis lah, dekat-dekat dengan tesis lah caranya tu. Jadi semua kecuali kalau yang panjang sangat macam ni, saya tak bagi baris lah, panjang sebab ni berapa buku surat ni, maudhu' ni. Tapi kalau yang biasa pendek-pendek tu saya bagilah. Ya. Begitulah. Kalau tak ada baris yang saya kopi itu, maknanya dalam kitab asal itu tak ada baris. Begitulah. Sila baca yang kedua ni. Poin kedua. Poin kedua. Dengan sanad Abu Nu'aim, itu juga Ibnu Jauzi mengemukakan hadis contoh kedua di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ibnu Jauzi mengatakan punca penyakitnya ialah Abu Israel. Ia merupakan paksi, yakni madar. Madar, ini istilah hadis. Madar, paksi. Maknanya hadis ni kalau diketahui pun mesti ada dia. Dialah puncanya. Ini Abu Israel Al-Mulai. Ni Abu Israel. Ni perawi bermasalah di dalam sanad ini. Teruskan. Ia merupakan paksi, yakni madar bagi hadis itu. Kata Yahya, Azhab al-Hadis tidak mahu menulis hadisnya. Tirmizi dan Ad-Daruqutni mengatakan ia da'if. Da'if Ini perawi da'if dia kata. Tapi kalau da'if ni mungkin orang anggap tak berat sangat kan. Jadi dengan sebab itulah kita kena faham istilah da'if, istilah dalam di sisi mutaqaddimin, ya. Di sisi ulama mutaqaddimin, da'if ni maudhu' pun dia kata da'if juga. Mutaakhirin yang membezakan di antara da'if dengan maudhu' ni. Kalau mutaqaddimin macam Imam Tirmizi ni mutaqaddimin, dia dalam istilah bila dia kata da'if, jangan kita ingat da'if. Dalam istilah mutaakhirin boleh jadi maudhu', boleh jadi da'if sungguh. Jadi istilah dia tu agak terbuka, ya. Itu benda yang kena faham. Teruskan. Poin nombor 3. Ibnu Al-Jauzi juga menyebutkan bahawa di dalam sanad hadis itu terdapat istiraf yang teruk pada ittiraf yang teruk pada Mujahid. Ada ketikanya Mujahid dikatakan telah meriwayatkannya terus daripada Abi Hurairah. Di dalam setengah sanad pula terdapat Mujahid telah menerimanya daripada Abu Hurairah dengan perantaraan Ibnu Amr, seperti yang tersebut di dalam riwayat Abu Nu'aim di atas. Di dalam setengah sanad pula tersebut Mujahid telah menerimanya dengan perantaraan Abi Sa'id. Ada ketika pula Mujahid dikatakan telah meriwayatkannya dengan perantaraan Muhammad bin Abdir Rahman, seperti tersebut di dalam riwayat yang akan dikemukakan pada poin 4 nanti.
Kadang-kadang pula ia diriwayatkan secara mauquf sahaja. Semua ini menunjukkan kecelaruan perawi-perawinya. Ini salah satu perkara yang menyebabkan sesuatu hadis itu dihukum dhaif pada dasarnya. Kadang-kadang lebih lagi daripada dhaif itu maudhu' lah. Dia dengan sebab ada ittirab ni. Cuba tengok. Sekarang ni kalau dalam jilid pertama tu saya dah bagi istilah-istilah ini sebagai contohnya. Kita boleh tengok di sini ya. Ni. Ini dalam kitab yang telah siap itu, kita boleh tengok di sini. Jadi ittirab. Ini ittirab ni. Ini ittirab ni satu istilah yang sangat penting. Ni para ulama hadis sangat memberi perhatian kepada ittirab. Bila ada ittirab, hadis itu sepatutnya dihukumkan macam mana. Ini banyaklah dalam jilid ni pun ada. Cuma dalam istilah ni cuba kita tengok ni. Ittirab pada matan. Ittirab pada sanad. Ittirab pada matan. Macam mana? Ni cuba kita tengok sini. Ittirab fil isnad. Ittirab fil matan. Pada matan. Ni semua ni menyebabkan sesuatu hadis tu jadi dhaif. Hadis muttarib, hadis yang dhaif paling tidak. Tanpa mengambil kira yang lain-lain. Bila sebut muttarib saja, dhaif. Begitu hukumnya. Kalau mengambil kira yang lain-lain pula banyaklah. Pula. Dan benda tu kena periksa lah. Kena periksa lah. Seperti beginilah, seperti kita kata tiba-tiba salah seorang daripada keluarga kita tu rebah. Rebah dalam tandas. Nampaknya pingsan. Itu saja yang kita nampak zahirnya. Bila bawa pergi ke hospital, cek ni, rupanya banyak perkara sangat penyakit dia. Barulah kita tahu. Begitulah juga dengan hadis-hadis ni. Kalau kita tengok ittirab, itu pun satu masalah dah. Bila seterusnya kita kena periksa lagi. Bila kita periksa, kita akan dapatilah banyak sangat perkara tu yang menyebabkan kita tak boleh terima riwayat itu. Bahkan kita menghukumnya sebagai maudhu' tu. Teruskan. Poin nombor 4. Terdapat satu lagi saluran riwayat daripada Abu Hurairah. Matanya agak berbeza daripada matan hadis contoh kedua. Bagaimanapun ternyata ia lebih dahsyat daripada hadis contoh kedua itu. Di bawah ini dikemukakan riwayat berkenaan lengkap dengan sanadnya sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Jauzi di dalam Al-Mawdu'at. Aba'ana Abdul Ul. Saya baca. Amba'ana Abdul Awwal. Qala amba'ana Ad-Dawudi. Qala amba'ana Ibnu A'yan As-Sarakhsi. Qala haddathana Ibrahim bin Khuzaim. Qala haddathana Abd bin Humaid. Qala haddathana Abdul Rahman bin Sa'ad Ar-Razi. Qala haddathana Umar bin Abi Qais an Ibrahim bin Muhajir an Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Dhi'ab di sini. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata waladu zinan. Atau waladu dalam setengah-setengah riwayat waladu zina wala syai'un min naslihi ila sab'ati aba. Baca maksudnya, bermaksud anak zina tidak akan masuk syurga. Saya terjemah ni yang ni sajalah. Yang sanad tu tidaklah. Teruskan. Anak zina tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga juga 7 keturunannya. Setelah mengemukakannya, Ibnu Jauzi menulis, di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Muhajir. Bukhari dan Al-Nasai mengatakan ia dhaif. Ibrahim bin Muhajir ni. Ini Ibrahim bin Muhajir. Bukhari dan An-Nasai mengatakan ia dhaif. Apa dosa anak zina itu sehingga ia dan 7 keturunannya terhalang daripada memasuki syurga? Hadis-hadis itu pula menyalahi prinsip-prinsip agama Islam. Yang paling besarnya ia menyalahi firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bermaksud
Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, yakni bahkan dosa usahanya sahaja. Surah An'am 164. Di dalam mizan al-iktidal, Mizanul i'tidal. Mizanul i'tidal. di dalam mizanul iktidal, Imam Az-Zahabi menukilkan bahawa Imam Bukhari mengatakan ia, yakni Ibrahim bin Muhajir, munkarul hadis. Sementara Yahya bin Sa'id pula dinukilkan telah berkata ia, yakni Ibrahim bin Muhajir, tidak kuat. Nombor 5, Ibnu Ara di dalam Tanzih Syariah Al-Marfu'ah berkata Ad-Darqutni dan Abu Nu'aim mengatakan hadis di atas ma'lul kerana iktiraf tersebut. Ma'lul ini mana cacat lah. Bermasalah kerana iktiraf tersebut. Iktiraf tadilah. Teruskan. Poin nombor 6, Abu Bakar Al-Jashah. Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas berkata di dalam kitabnya Ahkam Al-Quran begini. Ini semua termasuk dalam hadis-hadis Abu Hurairah yang tidak diterima kerana ia menyalahi usul. Seperti apa yang diriwayatkan daripada beliau bahawa waladuz zina syarrus thalathah, yakni anak zina adalah yang paling teruk antara 3 orang. Itu dia, diri sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Waladuz zina la iaitu dia sepatutnya. Iaitu dia sendiri dan kedua ibu bapanya. Saya nak jelaskan sini. Ini hadis ini ada yang bertaraf sahih dan bertaraf hasan. Apa maksud dia? Itu perlu bincanglah, panjanglah pula ceritanya. Anak zina adalah yang paling teruk antara 3 orang. Iaitu dirinya sendiri, iaitu dia sendiri dan kedua ibu bapanya. Dalam 3 tu, bapa dia, ibu dia dan dia. Siapa yang paling teruk? Dia. Apa maksudnya? Tapi mengikut Abu Bakar Al-Jassas, ni semua ni hadis Abu Hurairah ni tidak diterima. Mana ada orang yang mempertikaikan. Ramai orang yang mempertikaikan. Termasuk Abdullah ibn Umar, sahabat sendiri, mempertikaikan. Dia kata, kenapa dia yang paling teruk? Sedangkan dia tidak melakukan apa-apa dosa. Ibu bapa dia lah yang lebih teruk daripada dia. Kenapa dia yang paling teruk? Kecuali kalau kita takwil macam-macam pula lah. Tak apalah, itu kita tidak nak bincang di sini ya. Teruskan. Waladuz zina la yadkhulul jannah. Seperti hadis contoh pertama tadi. Teruskan. Iaitu anak zina tidak akan masuk syurga. La wudu liman lam yadhkur. La wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Liman lam yadhkur ismallahi alaih. Maksudnya tiada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika hendak berwuduk. Dan hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Maksudnya sesiapa yang memandikan mayat, dia hendaklah mandi, dan siapa menanggungnya, dia hendaklah berwuduk. Semua hadis-hadis ini syaz, yakni ganjil. Para fuqaha bersepakat tentang tidak harus dipakai zahirnya. Lihat Ahkam Al-Quran juzuk 3 muka surat 404. Itu kata komen Abu Bakar Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas mana seorang tokoh dalam mazhab Hanafi. Dia mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan hukum hakam agama sahaja. Tidak melibatkan yang lain-lain. Ini salah seorang tokoh besar lah. Jadi dia kata hadis Abu Hurairah ni, beberapa hadis ni tidak diterima kerana ada masalahnya. Teruskan. Poin 7. Kenapa hukuman terhadap anak zina yang tidak bersalah itu begitu teruk sehingga 7 keturunannya tidak akan dapat masuk syurga?
Adakah walaupun mereka beriman dan mentaati Allah sepanjang hayat, hukuman berat seperti itu? Hairannya tidak pula tersebut dikenakan ke atas ibu bapanya yang memang telah melakukan dosa perzinahan. Nah, itu peliknya. Kenapa hukuman? Ini dari segi logik lah, dari segi logik termasuk dalam dirayah lah. Kenapa hukuman terhadap anak zina yang tidak bersalah itu begitu teruk? Banyak lagi yang lain-lain, ada lagi ya. Sehingga 7 keturunannya tidak akan dapat masuk surga. Adakah walaupun mereka beriman dan mentaati Allah sepanjang hayat? Adakah begitu? Peliknya, hukuman berat seperti ini tidak pula tersebut dikenakan ke atas ibu bapanya yang memang telah melakukan dosa perzinahan. Ini satu perkara yang pelik, dipercanggah dengan usul dirayah. Orang yang tidak bersalah dikatakan akan dihukum lebih teruk daripada orang yang bersalah. Di mana keadilannya? Itu masalahnya. Jadi keadilan Allah itu akan dipertikaikan. Dan keadilan agama Islam yang terkenal sebagai juara lah, sebagai paling terkedepan dalam membela keadilan, dalam menegakkan keadilan. Tiba-tiba akan dikatakan sebagai agama yang tidak adil. Agama yang mengajar prinsip tidak adil. Kemudian contoh yang ketiga. Sila, orang lain pula silakan. Kalau ada sesiapa nak baca? Ada? Izzuddin ya? Izzuddin daripada mana ni? Daripada Dungun Tengah. Dungun ya? Silakan. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Yuhsyaru auladuz zina fi suratil kiradati wal khanazir. Bermaksud anak-anak zina akan dibangkitkan di mahsyar dalam rupa kera-kera dan babi-babi. Ini rujukannya. Dalam kitab ni kita boleh dapat hadis tersebut. Bukan bermakna ini saja ada. Mungkin ada banyak lagi. Tetapi sekurang-kurangnya pembaca boleh tengok dalam kitab ni memang ada. Memang ada. Teruskan. Komentar. Hafiz Ibnu Hajar mengemukakan sanad bagi hadis contoh ketiga di atas melalui saluran Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah seperti berikut. Wa qala Abu Bakrin qala haddatsana Aswad. Sebab waqala ada dah. Wa qala Abu Bakrin haddatsana Aswad bin Amir qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Zaid ibn Iyad an Isa bin Hittana an Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu an Abdullah bin Amr bin al-As. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi selepas itu hadis tadilah. Ini sanadnya. Ini Hafiz Ibnu Hajar yang kemukakan sanad ini. Dia kata Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya meriwayatkan. Teruskan. Yang kedua, di dalam Ithaf al-Khiyarati al-Maharah pula setelah mengemukakan hadis tersebut, Hafiz Ibnu Hajar mengomentari dengan berkata, Abu Bakar mengomentarinya dengan berkata Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan sanad yang dhaif disebabkan kedaifan Ali bin Zaid bin Jud'an, salah seorang perawinya. Ini Ali bin Zaid bin Jud'an tak ada di sini. Tapi tak apalah, maklum ni. Ali bin Zaid bin Jud'an. Itulah orangnya. Teruskan. Ali bin Zaid bin Jud'an menurut para ulama rijal seperti Ahmad, Yahya dan lain-lain adalah seorang perawi yang langsung tidak bernilai, laisa bisyai'in. Yang ketiga, Al-Uqaili, As-Suyuti dan lain-lain pula mengemukakan hadis yang sama, mafhumnya dengan hadis yang dimukakan sebagai contoh ketiga di atas. Walaupun lafaznya berbeza. Bahagian atas sanadnya sama ada
sama sahaja dengan sanad Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah yang dikemukakan oleh Hafiz Ibnu Hajar tadi. Di bawah ini dikemukakan hadis yang dimaksudkan dengan sanad Al-Uqaili. Yang dimaksudkan itu, ada itu. Ada itu. Di bawah ini dikemukakan hadis yang dimaksudkan itu dengan sanad Al-Uqaili bersama-sama terjemahannya. Macam mana? حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد atas tu sama عن زيد بن عياض عن عيسى بن حطان الرقاشي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. Lebih kurang lah dengan hadis di atas tu, cuma beza sikit-sikit lah. Silakan baca. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak-anak zina akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam rupa kera-kera dan babi-babi. Yang keempat, di dalam Lisanul Mizan, Hafiz Ibnu Hajar berkata bahawa di dalam sanadnya juga ada perawi bernama Zaid bin Iyad Al-Basri. Ayub As-Sakhtiyani telah mempertikaikan, yakni mentarjihkan perawi ini. Tajrih, bukan tarjih, tajrih. Mentajrihkan perawi ini. Teruskan. Yang kelima, As-Suyuti setelah mengemukakan hadis itu berkata, ia maudhu'. Al-Uqaili pula berkata, ia tidak mahfuz melalui saluran sanad yang sabit, yakni sahih atau hasan. Zaid bin Iyad telah dipertikaikan, yakni ditajrihkan oleh Ayub As-Sakhtiyani. Nombor 6, Isa bin Hittan Ar-Raqashi, salah seorang perawi di dalam kedua-dua sanad hadis di atas. Walaupun Ibnu Hibban menyebutnya sebagai perawi siqah, namun Ibnu Abdul Bar mengatakan ia bukan orang yang hadisnya boleh dijadikan hujah. Yang ketujuh, bukan As-Suyuti sahaja menghukum hadis itu sebagai maudhu'. As-Saghani, Asy-Syaukani, Muhammad Tahir bin Ali Al-Hindi juga menghukumnya sebagai maudhu'. Ibnu Al-Jauzi bahkan menghukumnya dengan berkata, ini adalah hadis maudhu', langsung tiada asalnya. Yang ke-8, dari sudut dirayah, hadis contoh ketiga ini juga seperti hadis-hadis contoh pertama dan kedua dihukum sebagai maudhu' kerana menyalahi firman Allah di dalam Al-Quran dan menyalahi prinsip keadilan Islam yang berkekalan dari dunia hingga ke akhirat. Itulah seadanya perbincangan kita tentang usul yang ke-46. Ni usul ke-46. Ni usul 46. Begitulah. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kalau nak bincang panjang lagi, kita kena pergi kepada kitab-kitab yang lain. Tapi asasnya beginilah. Sehingga kita boleh katakan semuanya maudhu'. Seperti yang saya sebut ni lah, cuba perhati. Kalau ada pun satu atau dua hadis sahih yang zahirnya, ini kena bincang panjang, banyak perkara lagi. Maka maksud sebenarnya bukanlah begitu. Bukanlah begitu. Jadi kalau kita nak bagi contoh, banyak ada beberapa lah hadisnya. Umpamanya kasut yang aku pakai ni lebih baik lagi daripada anak zina untuk dimerdekakan. Apa maksudnya? Sedangkan hadis itu sanadnya boleh tahan lah, boleh lah.
Kalau tak sampai ke peringkat sahih pun hasan. Jadi apa maknanya? Atau cemeti, ataupun macam-macam lah yang disebut. Jadi itu apa maksudnya? Maksudnya lain, tidak sebagaimana zahirnya. Dia ada latar belakang cerita tu. Sebab ada sahabat-sahabat yang tak dapat berderma, buat kebajikan, bagi sedekah dan sebagainya, tapi mereka ada hamba sahaya, perempuan. Jadi kata mereka, bagaimana kalau kita bagi hamba sahaya perempuan kita tu berzina, mengadakan persetubuhan dengan sesiapa, dan anak tu kita merdekakan untuk nak dapat kelebihan merdekakan hamba tu. Itu latar belakangnya, dia ada latar belakang dia. Nabi SAW kata ada nilai langsung, bukan begitu caranya nak memerdekakan. Seperti orang kata nak buat kebajikan lah, kalau nak buat kebajikannya banyak duit. Kalau kita ada banyak duit, lalu kita mencuri, lalu kita berzina, dapat bayaran. Jadi dengan duit tu kita nak kebajikan. Kalau ada orang fikir macam tu, itulah yang ditegur oleh Nabi SAW. Salah tak? Bukan begitu caranya. Kalau ada pun hadis, maka itu maksudnya. Ia tidak bermaksud anak zina tu tak ada nilai dia, anak zina akan masuk neraka, ahli neraka semuanya, anak zina tidak akan masuk syurga. Macam kita baca tadi lah, bukan itu. Boleh dikatakan kebanyakannya maudhu' lah. Kebanyakannya maudhu'. Cuma kena beringat, sebagai peringatan saya sebut tu, kalau ada pun 1-2 hadis sahih, zahirnya memang menunjukkan kehinaan dan kejelekannya, maka maksud sebenarnya bukanlah begitu. Yang ini sebagaimana zahirnya. Jadi kalau kita kaji, kita akan nampak ini bukan menggambarkan ketidakadilan Islam. Bahkan menggambarkan Nabi SAW sebenarnya tak mahu sahabat-sahabat dia yang belum faham ketika itu, yang ada bercadang untuk buat begitu, kerana nak memerdekakan, terlalu nak memerdekakan, begitu besar pahala memerdekakan hamba, jadi dia nak buat begitu, sedangkan cara itu salah, tak ada nilainya. Begitu. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa kemusykilan ataupun kekeliruan dan sebagainya berhubung dengan ini, nota ni 99 usul ataupun hadis yang kita baca sebelum ni, silakan, boleh kita bincangkan bersama-sama, berkongsi, berkongsi maklumat. InsyaAllah. Silakan kalau ada. Ada apa-apa kemusykilan? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Okay, saya Izara pada Bukit Beruntung. Ya. Saya nak tanyalah, baru ni Bukit Buntung di mana? Bukit Buntung di mana? di Selangor, Rawang Selangor. Oh ya. Silakan. Baru ni saya buka Facebook Maulana ada cerita mengenai Muhammad bin Ishaq. Ya. Okey, nak tanyalah. Maulana kata yang Ibnu Ishaq ni Dajjal, Syiah. Dan Malik mengatakan beliau adalah Dajjal. Ya. Saya tak faham kenapa At-Tabari mengambil riwayat daripada beliau. Boleh Maulana jelaskan tak? Terima kasih. Ya, sama. Saya nak tanya dulu sahabat kita ni, Izharul Haq ya. Izar. Ya. Baca dekat buku saya. Saya tak baca lagi. Kena baca. Baca dulu. Lepas tu baru kita bincang insya-Allah. Okey. Buku tu ada. Kalau baca tu insya-Allah rasanya boleh fahamlah kenapa. Adanya perawi itu dalam kitab-kitab ini tidak menjadi hujah, tidak menjadi hujah. Macam kita tengok tadilah perawi itu, bahkan perawi yang tu ada, biasalah tu. Biasa. Jadi baca buku itu dulu, kemudian kalau tak puas hati ataupun ada kemusykilan baru kita bincang insya-Allah. Begitu. Maulana, Amir daripada Bangi. Amir silakan. Dalam usul 45 ni, kelebihan mana-mana tempat. Sebab kalau kita tengok dari sejarah, Muayyah memindahkan kerajaan dia ke
ke Syam, Ya. Damsyik, dan Abbasiyah di Baghdad. Adakah pengaruh hadis pada tempat-tempat ni? Mana? Saya rasa tidak. Tidak. Itu pilihan berdasarkan kebijaksanaan pemimpin semasa. Kalau ada pun, ya ada, memang ada hadis tu. Jadi hadis itu misalnya kelebihan Syam apa, semua tu. Memanglah hadis Syam tu ramai sahabat-sahabat besar yang menyebarkan ilmu, yang menegakkan hukum Islam di sana. Itulah yang dimaksudkan. Tapi sifatnya tidak berkekalan. Itu yang kita maksudkan. Tidak sepanjang masa, selama-lamanya, sepanjang zaman, bukan begitu. Adapun kalau di Mekah, Madinah ni, kalau tak ada Kaabah tu, katakanlah, minta dijauhkan, semoga tidak berlaku. Katakanlah tak ada Kaabah, kita tetap menghadap ke situ dalam solat. Itu kelebihannya. Ada atau tak ada Kaabah, walli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu kena menghadap ke arah. Itu kelebihan tu. Lepas tu berapa banyak lagi dalam hadis-hadis sebut, dan itu buat selama-lamanya. Bukan satu ketika, tak kira pemerintahan mana. Pemerintahan bertukar teguk macam mana pun, kelebihan tu tetap ada di sana. Itu yang dimaksudkan dengan usul itu. Bukan yang bersifat sementara begitu, bukan. Kalau yang bersifat sementara memang ada. Tentang Yaman, tentang Syam, memang ada. Ya, silakan. Yang lain lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Hardi. Ya, saya Maulana. Daripada mana ni Hardi? Saya daripada Selayang. Tapi Ya, orang Kelantan. Orang Kelantan. Ya, silakan. Okey, saya nak tanya, boleh Maulana definisikan maksud ulama rijal, dan siapakah tokoh-tokoh agama yang dikategorikan sebagai ulama rijal ni? Ulama rijal. Ya. Ulama rijal ini ulama yang mahir dan mengkaji tentang perawi. Kenapa bunyi dengung ni? Jadi suara saya tu. Apa masalah? Hardi kena tutup mic. Siapa kena tutup? Hardi kena tutup mic ya. Tapi dia dengar ke? Dengar ke Hardi ni? Saya dengar. Hello? Dengar? Dengar. Okey, saya tutup. Ya. Itu maksudnya ulama rijal. Ulama yang mahir dalam ilmunya. Dan hidupnya boleh dikatakan Islam kaji, perawi. Dan mereka pula orang-orang yang adil, orang soleh, orang yang dipercayai dalam agama. Itulah dikatakan ulama rijal. Termasuk dalam ulama rijal ni Imam Malik, kalau di kalangan yang masyhur Imam Ahmad, dan yang selalu kita sebut dalam ni tadi Ali Ibn al-Madini, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Syu'bah, dan ramai lagi yang lain, Kalau pengarang kitab lama tu, seperti Al-Mizzi misalnya, dan Al-Zahabi, Imam Zahabi tu, Hafiz Ibn Hajar, semua tu ada mengarang kitab-kitab tentang perawi-perawi hadis. Macam-macam lah karangannya berkenaan dengan rijal ni. Perawi-perawi dhaif saja, seperti apa nama ni tadi, Ibnu Adi, seperti Uqaili. Itu dia mengumpulkan perawi-perawi dhaif saja atau perawi-perawi maudhu' saja. Ada juga yang mengumpulkan perawi-perawi yang sahih, hadis sahih. Ada juga yang mengumpulkan perawi-perawi yang tersebut di dalam 6 kitab utama hadis. Ada juga ulama yang mengumpulkan tentang perawi mudallis saja, mudallis. Orang Kelantan kata susuk punca, yang suka mengamalkan susuk punca ni. Hardi ni orang Kelantan kan, fahamkan susuk punca tu. Jadi ini rujukan kita. Jadi macam-macam pula di situ tu. Perawi-perawi yang namanya sama mengelirukan, ada beberapa nama yang mengelirukan. Jadi kitab tu membezakan antara satu perawi, seorang perawi dengan perawi lain. Ini yang bekerja benar-benar ni ulama rijal, ulama hadis. Tempat kita ni tak ada lagi umum tradisi macam tu. Tapi kalau di negara-negara luar, terutamanya dahulu, memang
Kalau ulama ni kadang-kadang dia tak bertemu dengan orang pun. Dia tak mengajar pun orang. Dia tak terlibat pun dalam masyarakat ni. Tapi kerjanya tu orang tahu dia ni pakar bahagian ni. Orang tak tahu pun sebab tak pernah mengajar biasa-biasa ni, tak lah. Kerja dia mengkaji. Itu bendanya. Dan jasanya kepada umat Islam sangatlah besar. Kerana dengan itu hadis-hadis Nabi SAW terpelihara. Jadi terpisahlah hadis sahih, hadis maudhu', hadis mu'ayyan, kita dapat tahu semuanya. Siapa yang berjasa masalah ni? Ulama rijal lah. Ulama rijal. Ya. Ada lagi yang lain? Maulana? Ya. Siapa ni? Saya Eddie. Ada lagi? Okey, ada satu soalan lagi, Maulana. Apa soalan? Okey, apakah hukum pada ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama yang ceramah pakai hadis-hadis dhaif ataupun maudhu' ni ustaz? Boleh terangkan sikit tak? Terima kasih. Ya. Dia begini. Kalau yang menerangkan hadis dhaif tu, kalau dhaif tu tidak kuat dan dalam perkara-perkara tertentu seperti fadail amal, untuk fadail amal, itu boleh diterima lagi. Tidak jadi masalah. Tetapi kalau selalu kemukakan hadis yang dhaif sangat, lebih-lebih lagi kalau maudhu', itu bahaya, tak boleh. Bahaya. Orang ramai masyarakat mestilah menjauhi, jangan mendengar apa dia orang-orang seperti ini. Sebab apa? Ilmu yang disampaikannya tu bercampur baur. Ada yang betul, ada yang tak betul. Dan kita tidak dapat menapisnya. Orang-orang yang seperti ini kalau dengan sengaja lah, diketahui dengan sengaja, dah menjadi kebiasaan dia, bila ditegur pun dia tidak berubah juga. Ini yang macam ni lah yang dihukum dulu dalam kitab-kitab rijal tu. Sampai ulama kata dajjal. Misalnya Imam Malik kata Ibnu Ishaq itu dajjal. Dia kata dajjal. Kenapa? Bagi dia ada masalah, dia tak ada lah tu, benda besar lah tu. Jadi kita kena berhati-hati lah. Orang dia kata dia tu pendusta besar. Jadi kalau orang-orang macam ni hidup di zaman dahulu, kena dah. Kena dah, teruk, kena. Tapi oleh kerana kitab-kitabnya, hadis-hadis ni sudah terkumpul, sudah jelas, ada orang yang cerita macam mana pun dia tidak menjejaskan. Dia tidak menjejaskan. Dia tidak dengan sebab dia kata begitu hadis tu jadi maudhu' dengan sebab dia. Tidak. Yang jadi maudhu' tu sudah jelas dah siapa dengan sebab siapa yang perekanya, siapa yang mengandang-andangkan hadis itu. Telah selesai dah ulama bincangkan. Cumanya perangai itu perangai yang tak bagus lah. Ikut jejak langkah orang-orang yang ditajrih oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh rijal di zaman dahulu. Dan kalau macam itulah cara hadis itu disebarkan pada masa dahulu, orang macam ni teruk kena. Tak tahulah apa mereka nak kata. Sekarang ni kalau orang sebut begitu, kata duduk sebut keburukan orang, apa duduk kritik orang yang mengajar. Itu salah faham tu. Tanggungjawab ulama terutamanya yang mengetahui ni setiap masa, setiap zaman, di mana-mana pun tak akan terlepas. Dia mesti kena tegur. Dia mesti kena cerita. Mungkinlah dalam masyarakat kita ni perlu lembut sikit. Ialah ambil pendekatan lembut dulu. Tetapi kalau dah jadi kebiasaan bermudah-mudah dan bermain-main, itu tak boleh. Tak boleh dimaafkan. Sepatutnya kena adalah satu peraturan, satu ketetapan atau akta sampai ke peringkat kalau perlu, akta dibuat supaya tidak benda-benda ni mudah disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Barulah dia akan terpelihara dengan cara itu. Itulah pandangan saya. Wallahualam. Ada lagi yang lain? Satu lagi Maulana. Ya. Ya, silakan. Satu lagi Maulana. Ya. Saya nak tanya pasal kitab Fadail Amal ni, apa pandangan Maulana? Adakah ia rujuk pada majoriti kebanyakannya hadis-hadis dhaif ataupun campur dengan hadis-hadis sahih juga? Macam mana nak
kita nak filter amalan yang daripada hadis dhaif tu. Okey, terima kasih. Ya, ya. Kalau dalam fadhail amal ini kitab yang Syekh Zakaria ni banyak karangan dia. Antaranya tadilah Al-Abwab At-Tarajim, Hasyiah atau Hamish Lami'ud Darari, Aujazul Masalik. Kalau dalam kitab-kitab tu kan langsung, hampir langsung, tak ada langsung benda-benda seperti itu. Seperti yang tersebut di dalam kitab Fadhail Amal. Seolah-olah hanya macam orang lain tulis. Macam orang lain tulis. Jadi kitab Fadhail Amal ni kena berhati-hatilah. Sebab itulah wallahu alam, cerita di sebalik-sebalik tu kita tak tahulah mengikut kenyataan zahirnya antara sebab jamaah tabligh ni diharamkan di Arab Saudi katanya kerana duduk sebar, duduk pakai kitab itu, hadis-hadis dalam kitab tu. Maknanya sebar hadis maudhu' lah. Kalau betul itulah alasannya, bagus tu. Satu pendekatan yang bagus. Kita di sini pun sepatutnya kena ambil, kena pakai pendekatan itu. Dengan sebab itu, di negara-negara Arab, kitab itu tak popular. Sebab banyak cerita-cerita yang yang berpunca daripada orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Bayangkan ada di antara kita ni yang menyebarkan cerita, misalnya Imam Abu Hanifah ni selama 40 tahun dia bersembahyang dengan wuduk yang sama. Boleh macam mana tu cuba fikir? Apa benda-benda macam ni lah. Walaupun tidak hadis, benda-benda begitu diceritakan, itu bahaya tu. Bahaya. Jadi terlajak nak menceritakan karamah seseorang tu sehingga terlajak. Apa maknanya 40 tahun tak kencing, tak buang air besar, tak buang air kecil ke? Tak tidur ke? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tu sendiri, orang tidur tak batal sembahyang, air sembahyang. Kalau pergi ke tandas buang air besar, buang air kecil tak batal kan sembahyang, air sembahyang. Takkan tak berkentut langsung. Itu tak masuk akal. 40 tahun. Dengan wuduk yang sama. Kalau kita kata sembahyang 5 waktu dengan satu wuduk, bolehlah tahan juga. Tidak, ni 40 tahun. Wuduk yang sama tu tak masuk akal. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang seperti ini kerana nak melebihkan seseorang tu dan bilang benda-benda ni sebagai keramat seseorang tu disebarkan. Ini bahaya. Bukan sahaja yang berkait dengan Rasulullah SAW. Yang berkait dengan orang-orang lain pun kalau terlajak sangat tak boleh. Dalam kitab itu adalah macam-macam. Yang sahih, itulah yang banyak kan. Tetapi yang dhaif, bahkan yang maudhu' pun ada. Jadi dengan sebab itu kena berhati-hatilah. Syekh Zakaria sendiri sebenarnya dalam mukaddimah dia tu kalau baca, dia sebut dah. Dia tulis kitab itu ketika doktor melarang dia menggunakan akal dia dengan kuat. Mana doktor suruh berehat tu, masa dia berehat, dia tak boleh dah guna kuat sangat. Bayangkanlah pengkaji ulama ni kadang-kadang dia fikir tu dahsyat. Fikir dia kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayar. Sehingga doktor menasihatkan jangan fikir yang berat-berat, buat kerja yang berat-berat. Menggunakan akal, mental ni. Jadi dia tulis masa rehat tu. Jadi sehingga berlaku benda-benda macam tu, itu antara yang malang lah. Tapi kita kena ingat ulama siapa pun ada lebih ada kurangnya. Yang berlaku macam tu kepada sesiapa pun untuk mengingatkan kita bahawa kita manusia ni bagaimana hebat sekalipun ada lemah, ada kurangnya. Kecuali Nabi SAW. Orang lain tak usah cakap lah siapa pun. Boleh dikritik. Imam Malik tu imam besar tu, berapa ramai yang kritik daripada dulu lagi. Dia pun ada yang kata dia waham, dia begitu gini, macam-macam. Adalah tempat-tempatnya. Sebagai manusia kita kena terima begitu. Jangan tolak dia semua sekali, rugi kita. Berapa banyak dia yang kelebihan yang ada pada dia tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada orang lain. Dan kalau kita tak ambil daripada dia, rugi besar kita, ketinggalan kita. Misalnya dalam bab Al-Abwab At-Tarajim tu, terlalu ke depan tu. Orang Arab sekarang berapa ramai ulama tak ada buat macam tu. Itu kelebihan dia.
Jadi kita orang ramai ni, masyarakat sepatutnya pandai menilai, mengambil. Macam ayah kita lah, ayah kita ni ada baik dia, ada kurang dia. Yang kurang dia tu tak payah ambil lah. Ambil yang baik dia. Hargai kebaikan dia. Dengan kita ingat manusia ni tetap ada kekurangan dia. Tak ada siapa pun yang bebas dan terlepas daripada kekurangan. Termasuk melakukan dosa secara tidak sedar. Secara tidak sedar boleh berlaku. Walaupun dia hebat, dia sangat warak, sangat menjaga agama sekali, boleh berlaku. Begitulah secara ringkasnya. Silakan yang lain, ada lagi? Maulana Amir daripada Bangi. Ya, ya. Usul 46 ni kita discuss, kita bincang pasal status anak zina. Ya. Tapi dari segi fiknya, kalau kita tengok dia anak zina ni macam dari segi wuduknya, batalnya wuduk, dari segi wali, banyak masalah tu. Padahal kedudukannya sama sahaja. Ya. Soalan saya, kenapa boleh jadi macam tu? Itu betul. Dalam fiqh, apa ada yang pertikaikan boleh jadi imam, kau tidak, macam-macam, banyaklah soal fiqh tu. Itu sebenarnya kesan masyarakat. Kalau masyarakat tu baik, boleh terima dengan baik, sepatutnya tak ada apa beza, sepatutnya tidak dibezakan. Tetapi dalam perkara-perkara tadi itu termasuk dalam bab fiqh, anak zina tu kalau tidak ada kita jadi macam sebut tadi lah. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, walaupun kita jadikan dia anak angkat dan sebagainya, itu hukum tetaplah berlaku. Dan sebenarnya itu bukan khusus dengan anak zina, yang tidak anak zina pun begitu. Kalau yang betul-betul anak zina, berdasarkan hadis, kalau ada kesimpulan-kesimpulan itu, fiqh itu pandangan saja, pandangan. Kerana mengambil kira nak jaga masyarakat. Kalau masyarakat tu misalnya sampai tak mahu pergi berjemaah, kalau imam dia tu dengan sebab imam dia tu ada zina, dan jadi riuh rendah, jadi orang duduk bercakap-cakap, banyak pula yang mengumpat, yang begitu gini, banyak menimbulkan masalah lain. Maka tak perlulah. Dengan sebab itu dia kata ada lebih orang lain tu, dengan sebab keadaan sekeliling, bukan kerana dia tu sendiri. Kalau dia tu sendiri seorang yang layak, seorang yang cukup syarat dan tidak ada fitnah-fitnah seperti itu, maka tidak ada sebab untuk dia tidak menjadi imam ataupun dikemudiankan untuk mendapat jawatan imam. Itu tak ada sebab. Jadi yang ada tu sebab-sebab semasa atau keadaan sekeliling. Untuk nak jaga itulah ulama bagi pandangan macam-macam tu. Itu sebenarnya. Ada lagi yang satu saja lagi, ya? Satu saja. Kita dah habis masa ni. Kalau ada satu saja. Maulana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ni? Saya Ruslan Jaafar daripada Terengganu. Ya, silakan. Sambung yang tadi anak zina, sepatutnya dia bin atau binti beri siapa tu anak zina tu? Binti tu ya. Biasanya orang buat binti atau bin Abdullah. Abdullah tu maknanya hamba Allah. Jadi orang yang memang ada nama Abdullah pun ramai juga. Jadi kita sembunyikan sikit, takut jadi fitnah. Kalau nak kira sebenarnya bin mak dia. Bin mak dia, itulah yang pastinya. Tetapi untuk menjaga maruah dia, takut jadi fitnah, banyak orang duduk bersungut, banyak orang duduk cakap-cakap jadi berdosa pula orang lain, lebih baik kita kata begitu. Ikut mana-mana pun bapa biologi lah, kita kata bapa biologi dia tu Abdullah juga kan. Jadi bin Abdullah betul lah. Itulah bagi saya yang terbaik lah. Yang terbaik. Pilih cara begitu. Ya. Jadi kita rasa kelas kita hanya setakat itulah hari ini.